Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk perkongsian pada hari ini kita masuk tajuk isi kandungan Sahifah Madinah. Okey, Ustaz akan menerangkan mengenai isi-isi penting yang kamu perlu tahu di dalam tajuk isi kandungan Sahifah Madinah, ya. Okey, kita tengok pada muka surat 75, dia ada menerangkan kat situ. Ustaz akan terangkan pasal dia punya isi-isi penting di dalam peta Sahifah Madinah tu lah. Okey, yang perlu kamu tahu dan perlu kamu ingat, dan insya-Allah dia akan masuk di dalam peperiksaan. Okey, kamu tengok yang pertama. Okey, Sahifah Madinah ni dia punya isi pentingnya apa? Okey, mari kita tengok sama-sama di muka surat 75. Okey, Sahifah Madinah atau Perlembagaan Madinah disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah. Okey, apabila ditanya, okey, bilakah isi kandungan Sahifah Madinah ni Nabi termeterai ataupun diadakan. Okey, kamu boleh tulis 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah, ya. Okey, tahun pertama Hijrah. Okey, ingat 622 Masihi. Yang pertama 622 Masihi bersamaan tahun ke pertama Hijrah. Okey, itu yang pertama tadi. Sahifah Madinah ni disusun oleh Nabi. Okey, ingat yang pertama disusun oleh Nabi, iaitu yang pertama disusun oleh Nabi. Okey, yang kedua berlaku pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah. Okey, yang ketiga perlembagaan bertulis yang terlengkap dan yang pertama di dunia, ya. Okey, yang pertama di dunia dan dicipta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, dari mana Nabi mendapat isi kandungan Sahifah Madinah ni? Okey, ada kat situ. Perlembagaan ini berpandukan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Maksud wahyu tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita baca lagi yang seterusnya. Kamu kena ingat yang tadi tu, perenggan pertama ada 3 poin. Okey, yang pertama disusun oleh Nabi, yang kedua berlaku pada bila 622 Masihi, iaitu tahun pertama Hijrah. Okey, yang ketiga siapa penggubal dia? Okey, dari mana Nabi dapat perjanjian Sahifah Madinah ni? Okey, iaitu daripada penurunan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, perenggan kedua, satu perjanjian di materai telah dibentuk oleh semua masyarakat Madinah yang terdiri daripada orang Muhajirin, Ansar dan orang Yahudi serta kabilah-kabilah lain. Okey, maksud dia Ustaz nak tekankan siapa yang duduk di kota Madinah. Okey, ada 4 orang, iaitu yang pertama Muhajirin, orang Ansar, orang Yahudi dan beberapa kabilah lain yang termasuk dalam orang Muhajirin dan Ansar. Okey, apa tujuan Nabi membuat ni kepada kaum di Madinah tu? Semata-mata hanya untuk memupuk keharmonian di Madinah. Okey, semua Nabi buat ni yang berpandukan dengan wahyu ni, Nabi buat adalah untuk memupuk perpaduan umat di kota Madinah. Okey, ataupun dikenali sebagai Sahifah Madinah atau Perlembagaan Madinah ataupun Piagam Madinah. Dia ada 3. Yang pertama perlembagaan. Okey, yang pertama tadi Sahifah Madinah. Okey, nama lain dia Perlembagaan Madinah ataupun Piagam Madinah. Okey, yang perenggan kedua tadi ada, kamu kena tulis, kamu kena ingat dia punya poin-poin penting dia, siapa yang duduk dekat Madinah tu. Okey, ada 4 golongan, kamu kena ingatlah: Ansar, Yahudi, orang Muhajirin dan beberapa kabilah lain. Okey, seterusnya Ustaz akan ambil yang penting-penting saja. Okey, siapa yang menyusun Perlembagaan Madinah ni, Sahifah Madinah ni? Okey, ada jawapannya kat perenggan ketiga. Okey, dasar Perlembagaan Madinah ni adalah untuk sebuah negara Islam. Okey, Perlembagaan Madinah telah disusun oleh Nabi. Ingat, Perlembagaan Sahifah Madinah ni disusun oleh Nabi, bukan orang lain. Nabi kita menyusun untuk negara Madinah. Okey, tujuannya untuk apa? Menyatu padukan seluruh masyarakat Madinah yang terdiri daripada kaum Ansar, Muhajirin dan Yahudi. Okey.
Itu saja. Isi kandungan mencakupi perkara yang berkaitan dengan keadilan sosial, toleransi beragama, saling bekerjasama dan lain-lain. Okey, hebat ke tak hebat Nabi kita ni adalah seorang pemimpin pada masa dahulu, iaitu dia adalah pemimpin teragung di kota Madinah. Okey, mari kita tengok dah habis muka surat 75. Okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh dengarkan berulang-ulang kali sampailah faham, dan Ustaz harap kamu dapat tulis semula dia punya poin-poin penting yang kamu dapat daripada tajuk ini. Okey, kita tengok yang muka surat 74 ni. Okey, isi kandungan Sahifah Madinah ada 7, ada 8, 8. Okey, mari kita baca sama-sama. Okey, yang pertama tadi Ustaz dah cakap, okey, Rasulullah diakui sebagai ketua negara. Itu paling penting, Rasulullah sebagai ketua negara. Ustaz pendek-pendekkanlah ya, kamu boleh baca sendiri nanti. Okey, bebas mengamalkan kepercayaan. Okey, bekerjasama dalam membangun ekonomi, maksudnya bekerjasamalah bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Okey, yang seterusnya hidup sebagai satu bangsa Madinah. Okey, seterusnya ditegah bermusuhan. Maksudnya di dalam Sahifah Madinah ni, waktu ke zaman Nabi tak boleh bermusuhan, dilarang sama sekali. Okey, dan seterusnya dilarang sama sendiri membantu orang bukan Islam menyerang orang Islam. Okey, maksudnya dilarang berperang sesama sendiri, tak ada unsur peperangan, tak ada unsur pemusuhan dan lain-lain. Okey, seterusnya keselamatan orang-orang bukan Islam adalah terjamin, ya. Okey, orang Islam yang orang yang bukan beragama Islam yang duduk dekat dalam kota Madinah masa zaman Sahifah Madinah yang Nabi memimpin, dia adalah terselamat dan hidup aman selagi mana orang kafir itu tidak menentang Nabi ataupun orang Madinah sewaktu itu. Okey, selesai ya. Maksudnya kebanyakan semua sekali ni adalah untuk memupuk perpaduan ekonomi di dalam kota Madinah. Okey, ingat. Okey, bukan semata-mata untuk ekonomi saja, untuk politik, untuk sosial. Okey, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan keharmonian dan melarang perpecahan, peperangan dan sebagainya. Okey, kita tengok yang muka surat 76. Nanti kamu boleh baca sendiri. Muka surat 76 sama juga. Dia punya isi kandungannya apa dia? Okey, Nabi Muhammad sebagai ketua. Okey, yang kedua, semua penduduk Madinah bebas mengamalkan kepercayaan. Dia isinya sama je seperti muka surat 74. Okey. Nombor 4, semua penduduk Madinah hendaklah hidup sebagai satu bangsa, iaitu Madinah, bangsa Madinah. Sama dekat Malaysia sekarang ni, bangsa Malaysia. Sama juga apa yang Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tetapkan di sewaktu zaman di kota Madinah, sewaktu-waktu dahulu, sewaktu hayat Nabi. Okey, bangsa Madinah ya. Okey, apa itu bangsa Madinah? Bangsa satu Madinah. Macam dekat Malaysia, bangsa Malaysia. Okey, ingat ya, ada kaitan di situ. Okey, nombor 5, semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan. Macam kat atas tadi, ditegah sama sekali bermusuhan. Okey, yang seterusnya penduduk yang seterusnya ketujuh, keselamatan nyawa dan harta benda orang-orang bukan Islam adalah terjamin selama mereka taat perjanjian yang tercatat dalam perlembagaan ini. Okey, maksudnya Ustaz cakap tadilah, dia adalah terjamin selagi mana mereka ini yang bukan beragama Islam ni tak menentang umat-umat Islam di Madinah sewaktu zaman Nabi. Okey. Dan yang terakhir, okey, sekejap je kan. Okey.